Assalamualaikum dan salam sejahtera aku ucapkan kepada korang semua yang sedang menonton Hey Shadows Channel. Alright guys, so seperti biasa aku ingin mengucapkan selamat datang kepada korang semua yang sedang menonton Hey Shadows Channel. And seperti biasa aku harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Dalam kes ni sihat walafiat lah. And sekarang ni dengan musim panas kan, uish, tak tahan weh bahang dia. Aku yang tengah rekod ni pun boleh terasa panas dia, betul tak? And tak kisah lagi api kat belakang ni, tapi api ni jinak, aku dah bela dia lah, dia tak bakal lah. Alright guys, so sebelum aku mulakan kisah kita pada hari ini, seperti biasa dalam setiap video-video aku yang aku kongsikan berkenaan dengan kisah-kisah sihir ni, aku sentiasa ingin meletakkan satu peringatan bahawasanya kisah-kisah yang berkaitan dengan kisah sihir ni bukan adalah satu kisah yang kira nak mempromosi ke ataupun nak berkongsikan pasal sihir-sihir ni, tapi lebih kepada pengajaran yang kita bakal dapat daripada kisah-kisah sihir ni. And especially kalau bab-bab benda yang orang lakukan pada orang ni lah, apa-apa, tak kisahlah apa sekalipun yang berkaitan dengan sihir ni, aku just nak make sure yang korang ambil segala pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah pada hari ini. And yang paling penting, janganlah sesekali mendekati ataupun cuba nak, orang kata, berkenalan dengan sihir ni, sebab benda ni semua adalah syirik dan benda yang terlarang di sisi agama Islam. So, kisah kita pada hari ini yang bakal aku kongsikan dengan korang berkenaan satu insiden yang berlaku satu ketika dahulu, di mana seorang lelaki yang bernama Fikri telah melakukan sesuatu yang bakal dia kesali. So, kalau korang nak tahu kisah apa ataupun apa yang telah dilakukan oleh si Fikri ni, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah sihir Raya Edition pada malam ini. Let's go guys. So, kisah kita bermula di mana ibu si Fikri ni duk mencari ke mana hilangnya anak lelaki dia ni. Dari pagi sampai ke tengah hari hilang, tak jumpa mana-mana lah. So, si ibu si Fikri ni duk mencari anak dia. So, tibalah dekat satu pondok ni di mana ibu si Fikri ni terjumpalah si Fikri duk termenung kat situ. So, ibu si Fikri ni tanyalah si Fikri, apa kena dengan kau ni duk termenung je kat situ kan? Lalu si Fikri ni pun membalas, batu kikir jambatan bosi, kulai udang sebelah ngoy. Cuba mak fikir dalam hati, ayo ni bujang sudah lama. Nampak dia sebab deep sangat suara si Fikri ni. So, dia tak boleh nak beralun sikit dia punya irama dia. Lebih kurang macam tu lah. So, mak dia pun fikir, anak aku ni still fikir lagi ke? Still risau ke yang dia tengah bujang kan, duk mencari bakal isteri semua benda ni. So, lalu mak dia pun balas balik lah, apa kono Fikri, temenung aja orang ke bulan, engkau di mana, muka berpolo, apa tak rasa, carian ube penawar duka. Alamak, siap menyanyi kan. So, aku minta maaf kalau logat Negeri Sembilan aku out sikit. Maklumlah aku bukan orang negeri kan, tapi aku cubalah sedaya upaya kan nak bagi interesting sikit kisah kita pada malam ni. So, lalu ibunya pun cakap lah, yang kau duk risau, duk terfikir pasal kahwin semua ni kenapa? So, Fikri pun cakap, yelah umur dia dah makin lama makin tua. Yelah memang makin tua lah, takkan makin muda kan. So, si Fikri ni pun cakap dah dengan mak dia, tak ada pilihan hati, semua yang dia nak semua dah kahwin. So, Fikri ni fikir macam diri dia tak laku lah, market tak power macam tu kan. So, mak dia cakap, apa nak dirisaukan, jodoh tak ke mana kan. Kalau kata oh memang dah ada jodoh, adalah jodoh tu akan datang, jangan risau. So, Fikri pun fikirlah, yelah dengan maknya yang makin tua, dengan diri si Fikri pun makin tua. So, dia fikirlah at least dia dapatlah berkahwin dan ada cucu-cucu untuk mak dia semua. So, bagus fikiran si Fikri ni. Tapi itulah dia macam cakap tadi, tak ada jodoh lagi kan.
So ibu si Fikri pun cakap udahlah termenung tu, dari pagi sampai tengah hari hilang semua benda ni kan. So pergilah balik mandi semua benda tu, and tu lah pergi settle kebun, barang-barang kebun semua, banyak benda tak buat lagi kan. So Fikri pun dengan rasa berat hati pun, dia pun turut apa yang ibunya cakap, and terus pergi mandi-mandi semua, and then pergi ke kebun untuk melakukan tugasnya. So seperti aku cakap tadi, setelah sekian lama si Fikri ni duk mencari jodoh, akhirnya jodoh jatuh juga ke tangan Fikri. Macam tu sekali ya. So ibu si Fikri ni berkenalan dengan seorang gadis yang pada ketika itu baru berpindah ke kampung tersebut, and lepas berkenalan macam tu, so ibu si Fikri ni kenalkan anaknya si Fikri dengan gadis tersebut. Dan lepas dah kenal macam tu, pada awalnya memanglah si Fikri ni macam tak berminat. Sebab apa? Mengikut kisah gadis yang datang ke kampung tu, dia berasal daripada bandar. So dia pindah kat situ sebab dia lah bersama keluarga dia semua. So dia nak stay dekat situ kan, semua benda tu lah, right? Dia macam tu lah jalan ceritanya. So Fikri ni pun pada awal ni macam risau lah, dia takut maintenance tinggi kan. Yelah, orang daripada bandar mat kan. Si Fikri fikir aku ni hanyalah seorang budak kampung kan, apa yang aku nak bagi perempuan ni makan kan. Mak aku ni pun main selamba je perkenalkan. Tapi yelah, orang kata jodoh tak ke mana kan. Rupa-rupanya gadis yang si ibu Fikri perkenalkan, rupanya dia minat pada si Fikri ni. Dia macam jatuh hati pada si Fikri ni. So apabila niat gadis tu diberitahu oleh ibu si Fikri, so ibu si Fikri pun dengan rasa gembira, dengan rasa teruja bagi tahu si Fikri yang gadis tersebut minat kepada si Fikri. Dan Fikri macam tak percayalah. So Fikri pun bagi tahu lah mak dia, biar betul mak, takkanlah orang macam dia kan, dah lah cantik and everything all, suka pada orang macam Fikri ni. Dan ibu cakap, yelah itulah bagusnya, kira orang tu tak pandang kita dari segi harta, dari segi rupa, dia pandang kita dari segi budi bahasa bicara dan semuanya. So kira proses ni memang dah lama lah, orang kata kan, perkenalan semua benda tu. Tapi aku malas nak ceritakan pasal pengenalan tu, so aku just nak percepatkan di mana tibalah hari selepas dah selesai semua benda, diorang pun dah set tarikh untuk berkahwin. So Fikri ni memang dia rasa diri dia sangat bertuah kerana dapat jumpa dengan seorang wanita seperti Kalsum. So selepas dah selesai semua majlis perkahwinan, semua benda dah settle kan, semua benda-benda yang penting dan wajib telah selesai semua benda tu, so maka bermulalah kehidupan Fikri berumah tangga. So Fikri ialah sebabkan dia stay dengan ibu dia, so dia masih lagi tinggal dekat rumah yang sama bersama dengan ibunya. So sebelum aku mulakan apa-apa cerita dulu, aku nak make sure yang mana yang tengah tengok kisah sihir pada malam ni, make sure semua dah 18 and above, sebab aku akan bakal menceritakan benda-benda yang agak 18 and above. Lebih kurang macam tu lah, alright. Tapi insyaAllah aku akan gunakan ayat-ayat yang sebersih yang boleh. Sebersih yang boleh mat. So kisah kita bermula di malam pertama si Fikri ni. So Fikri ni yalah, biasalah orang baru berkahwin, dan especially zaman-zaman dulu semua kan, mana biasa semua dating-dating ni kan. So malam pertama Fikri dengan si Kalsum ni, Fikri terasa macam segan-segan gitu. Kalsum pun lebih kurang macam tu lah, segan-segan semua benda kan. So selepas sampai 3 ke 4 bulan si Fikri ni berumah tangga, tibalah ataupun hadirnya satu hari ni di mana merupakan satu hari, berapa banyak hari yang aku sebut ni, yang merupakan hari yang amat menyedihkan buat si Fikri. Rupa-rupanya ibarat macam semua pengurusan perkahwinan si Fikri ni yang telah dilakukan oleh ibunya semua, ibarat macam satu perkara yang terakhir yang ibunya lakukan untuk si Fikri. Kerana selepas 3 bulan ke 4 bulan macam tu, ibu si Fikri ni meninggal dunia. So Fikri berasa sedih sebab apa, dia tak dapat untuk memberi cucu kepada ibunya, and ibunya pun telah meninggal dunia. So yelah, bagi seorang anak macam tu memang dia berasa sedih lah, okay? Tak dapat nak lihat cucu ataupun anak si Fikri ni. Tapi ialah Fikri redha dengan apa yang telah berlaku, and ialah seperti biasa Fikri pun memulakan kehidupan dia
bersama dengan isterinya, tapi kali ini tanpa ibunya. So Fikri ni boleh dikatakan merupakan seorang lelaki yang gentleman lah dalam kisah ni kan, di mana dia tak pernah menyusahkan isterinya dalam walau apa sekalipun lah. Bila bab memasak ke ataupun bab cari makanan ke, bahan-bahan makanan ke, semua Fikri buat. So Fikri ni memang dia terlalu menghargai isterinya tau. Yelah, sebab macam aku cakap tadi lah, isterinya merupakan seorang yang cantik daripada bandar semua benda tu. So dia nak make sure yang dia jaga hati isterinya. Semua benda, hal rumah semua si Fikri ni settlekan. Ini mesti idaman korang wanita-wanita dekat luar sana kan, lelaki macam ni kan, di mana kain baju dia basuh, rumah dia kemas, masak dia masak. Boleh dikatakan hampir 100% benda dekat rumah dia buat ni. Si isteri si Fikri ni rasa macam bersalah lah, dia pun nak tolong suami dia. Tapi tiap kali bila si Kalsum nak memasak ke ataupun nak buat air ke apa untuk si Fikri nak layan suami dia, si Fikri ni akan cakap, jangan susahkan diri, just buat ringan-ringan je, jangan buat benda-benda berat, biar abang yang settlekan semua. So memang Kalsum berasa teramat bersyukur kerana dapat suami yang macam tu. And yelah, bak kata orang, dalam setiap rumah tangga, tipulah kalau tak ada isu kan, sedangkan lidah lagi tergigit, apakan lagi suami isteri. Thank you ayat Piramli. Yes. So sampailah satu hari ni di mana Kalsum dan juga si Fikri ni kira macam bukan nak kata bergaduh lah, tapi adalah benda yang isteri si Fikri ni tak puas hati. So Fikri pun tanyalah isteri dia apa yang tak kena kan, walaupun semua benda yang telah dilakukan oleh Fikri, tapi ada benda yang still tak kena dengan Kalsum ni. So Kalsum pun menceritakan apa yang dia rasa macam tak puas hati. And rupa-rupanya Kalsum cerita dekat suami dia yang tiap kali mereka bersama, si Kalsum ni rasa tak puas bersama dengan suaminya. So korang pandai-pandai fikirlah, tak puas apa tu kan. So Fikri pun dia rasa bersalah. Dia kata macam dia faham situasi tu, tapi dia tak boleh nak buat apa-apa sebab dia tak boleh kontrol katanya. Kan tengok isteri dia terlalu cantik, so dia tak boleh nak tahan dia punya faham lah. So Kalsum pun cakap tak boleh lah macam tu kan, sebab Kalsum pun rasa macam tak sampai lah apa benda semua, ceritalah dekat suami dia. So suami dia cakap okeylah, dia akan cuba cari cara untuk perbaiki diri dia, lebih kurang macam tu lah. So si Fikri ni pun cubalah mencari, tanya kawan-kawan dia semua benda lah. Dia terpaksa lah tanya kan, sebab benda ni ialah kadang-kadang kita nak cari benda tu sendiri ataupun solusi tu sendiri pun susah kan, kita kena tanya orang. So si Fikri ni pun tanyalah orang semua benda. Memang dia kena gelak lah kan, tapi ialah bagi si Fikri apa yang nak gelak, dia nak cuba perbaiki hubungan dia dengan isterinya. Sampailah bila perbualan si Fikri bersama rakan-rakannya di sebuah kedai kopi didengari oleh seorang pakcik tua yang berada dekat situ tau. So selepas si Fikri dan rakan-rakan ni nak bersurai, datanglah pakcik ni ke Fikri and bagi tahu yang dia nak cakap sesuatu kepada si Fikri ni. And Fikri pun cakap okeylah, boleh lah, pakcik nak cakap pasal apa ni kan. So lalu pakcik tua tersebut pun bagi tahulah apa yang dia dah dengar sepanjang perbualan si Fikri bersama rakan-rakannya semua. So si Fikri ni berasa malu lah kan, tapi pakcik tu cakap jangan kamu rasa malu, ini perkara biasa. Kita sebagai lelaki, kita cuba untuk improve kita punya tenaga. Macam tu sekali Mat. So pakcik ni pun bagi tahulah si Fikri ni yang dia ada cara untuk untuk kira memberi tenaga yang power kepada si Fikri ni. Fikri pada ketika itu bila dah dengar benda tu, dia rasa sedap lah, dia rasa bahagia kan. Dia kata cantik kan, kalau boleh buat macam ni memang puas lah isteri aku kan. So itulah apa yang dipikirkan oleh si Fikri. Lalu pakcik tua ni cakap dekat si Fikri, okey, kalau kamu nak tahu apa caranya, kamu kena datang ke rumah pakcik lepas isyak macam tu, dan pakcik akan bagi tahu kamu and bagi tahu apa yang kamu kena lakukan supaya hubungan kamu dengan isteri kamu berada dalam keadaan yang bahagia.
So selepas isyak macam tu, si Fikri ni pun seperti apa yang dia bincangkan dengan pakcik tua tadi tu, dia pergilah ke rumah pakcik tua yang dia bagi tahu secara alamat semua benda tu lah. Dia pergilah ke rumah pakcik tu. And then bila dia sampai ke rumah pakcik tu, dia sedar yang rumah rumah kampung biasa. And bila dia masuk ke dalam rumah tu, dia bau kemenyan yang kuat tau. So dia pelik, aku jam. First, aku tak pernah jumpa pakcik ni dalam kampung kita. And then kemudian rasa pelik lah, pakcik ni dengan rumah penuh dengan kemenyan, bau kemenyan semua benda ni, apa benda ni kan, dengan bermacam-macam benda lah yang tersusun rapi atas lantai semua benda tu kan. And then pada ketika itulah pakcik tua tu suruhlah si Fikri duduk. And then tu pakcik tua tu tanyalah si Fikri apa yang dia hendak ataupun apa yang dia inginkan. So Fikri tu time dia tengah duduk tu, dia pun bagi tahulah hajat dia, apa yang dia nak lah. So pakcik tu cakap itu hanyalah perkara yang kecil dan boleh diubati dengan beberapa benda yang si Fikri kena buat lah. So rupanya pakcik ni merupakan salah seorang bomoh di kampung tersebut, tapi tak ramai yang mengetahui, kira macam underground macam tu lah. Macam aku cakap tadi, rupanya pakcik ni bagi tahu si Fikri yang dia boleh buat susuk di kemaluannya. Susuk di kemaluan, Mat. Apa yang aku tahu selalunya orang buat susuk kat muka lah, susuk dan lain-lain lah. Mungkin adalah susuk-susuk lain yang aku tak tahu kan, tapi kebanyakan yang aku tahu susuk pada muka sebab nak bagi cantik and everything on. Tapi aku tak pernah pula dengar susuk di kemaluan kan. So memang aku jam lah kan bila aku dengar pasal kisah ni. Tapi yes, ia adalah satu kisah yang bagi aku agak interesting lah. So si Fikri ni tanyalah susuk kemaluan macam mana tu, macam mana nak kena buat. Lalu pakcik tua ni pun bagi tahu si Fikri proses apa yang harus dilakukan. And time tu Fikri macam terasa ngilu. Sebab apa? Mengikut apa yang dikatakan oleh pakcik ni, dia kena letak jarum-jarum di tempat-tempat tertentu di kemaluannya. So si Fikri ni berasa macam number one segan, dia kena buka dia punya kain selendang ni semua benda tu. Kain selendang, Mat, kain pelikat. Alright. Yang kedua is that dia kena tahan sakit apa yang bakal dilakukan oleh pakcik tua tu. Pakcik tu cakap, kamu nak ke tak nak buat benda ni? So si Fikri fikir kan. Dan Fikri cakap, okey lah, bolehlah demi isteri kan. Sebab si Fikri macam aku cakap tadi, dia risau disebabkan isterinya tak puas bersama dengan suaminya. Takut si Kalsom ni akan lari bersama dengan lelaki yang lain. So si Fikri ni cakap, ya terpaksa lah dia nak buat jugalah kan. So pakcik tu cakap sebelum dia mulakan apa-apa proses, dia bagi tahu ada syarat-syarat ataupun benda-benda pantang larang yang dia kena buat bila once dia dah pakai susuk ni. And antara pantang larang yang dia kena follow is that selepas dia dah buat semua susuk tu, seminggu dia tak boleh bersama dengan isterinya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tiap-tiap malam purnama, alright, boleh bila bulan purnama macam tu, dalam 2-3 hari ke 4 hari macam tu, again si Fikri tak boleh juga bersama dengan isterinya. And syarat yang ketiga, setiap kali dia bersama dengan isterinya, dia tak boleh mandi sampailah keesokan harinya. Ataupun tak kisahlah bila yang dia lakukan, bila esoknya saja baru dia boleh mandi dan bersihkan diri. So itulah 3 syarat yang diberikan oleh pakcik tua tersebut. So si Fikri ni pun cakap lah, okay fine, dia boleh rasa macam boleh follow syarat tu kan. Tapi dia tanyalah dengan pakcik tua tu, apa akan berlaku sekiranya dia terlanggar syarat tu. Dan pakcik tua cakap, kalau kamu terlanggar syarat tu, ada benda yang tak elok yang bakal berlaku kepada dia dan juga isterinya. So selepas Fikri dah menghadam apa yang telah diberitahu oleh pakcik tua tu, akhirnya Fikri membuat keputusan untuk melakukan susuk tersebut. Dan selepas hampir sejam lebih macam tu kan buat kan, lepas menjerit-jerit semua sakit kan. Kau bayangkan lah kalau letak jarum kat situ kan, menjerit, Mat. Korang try lah. So janganlah, jangan benda-benda macam ni, janganlah, macam aku cakap tadi time awal video ni, elakkanlah ataupun janganlah mendekatinya. So lepas berapa jam macam tu, lepas dah selesai semua proses semua benda tu, akhirnya Fikri pun bagi tahu, membuat bayaran kepada pakcik tersebut, and Fikri pun beredar daripada rumah tersebut.
So beberapa ketika selepas itu Fikri pun tibalah di rumahnya, and time tu dia tengah bawa motor semua, dia park motor everything all, dan kelihatan isterinya sedang menunggu di pintu rumahnya. So si Fikri ni pun tengah turun motor, letak helmet semua benda tu. Isteri dia pun tanya, abang pergi mana, dah lewat malam ni? So Fikri pun cakap lah, oh dia pergi jumpa kawan tadi, kejap tadi kan, ada benda nak bincangkan sikit pasal kebun. So si Fikri ni obviously takkan bagi tahu lah isterinya apa yang telah dilakukan. So si Fikri ni jalan dalam keadaan yang pelik sikit, atau kingkang-kingkang yang tu kan. Maklumlah member tengah sakit lagi umumnya. So isteri dia tanyalah, bang okey ke, kenapa ni kan? So Fikri cakap, tak ada, tadi termelecik sikit kan, perut kan, tu yang terasa macam sakit sikit kan. So isteri ni cakap, okey tak apa, macam tu apa nak urut kaki dia semua kan. Dan Fikri dah risau dah kan. Fikri takut kok ternampak benda-benda yang tak manis ke apa kan, takut isteri dia tahu. So si Fikri pun cakap, oh tak payah nanti elok lah, nanti abang urut sendiri lah, tak payah susahkan diri semua benda. So isteri dia pun okey lah, fine kan. Isteri ni pun pergi masuk dapur dan buat air untuk si Fikri ni. Dan macam aku cakap tadi lah, Fikri ni jenis yang tak suka menyusahkan isterinya. Fikri ni pun beritahu, tak payahlah buat air tu semua, nanti abang buatkan lah, nanti kita duduk sembang-sembang semua benda tu. So isteri dia pun cakap, tak apalah, biarlah Kalsum buat untuk abang, selalunya abang buat, kesian pula, bagilah Kalsum peluang untuk menghidang air untuk suami sendiri. So Fikri pun okey lah, boleh lah kan, bagi Chan lah kan, bagi Chan. Dan selalunya asyik si Fikri je buat air kan. So kali ni bagilah peluang kepada isterinya untuk buat air. So again, Fikri tak biasa dengan benda-benda ni semua kan, sebab selalunya dia yang buat. So isterinya pun hidang dia air, everything all. Dua orang pun duduk kat ruang tamu, sembang-sembang semua benda tu. And tibalah masa untuk mereka masuk ke bilik dan tidur. And pada malam tu isterinya cubalah bermanja-manja dengan suaminya. Namun manjaan namun manja si isterinya tu, si Fikri macam tepis mat. Dan dia kata, oh abang minta maaf lah, abang malam ni penat lah, tak larat, mungkin minggu depan kot. Dan isteri ni pun pelik lah, kenapa minggu depan? Bukan selalunya abang excited ke kalau Kalsum manja-manja dengan abang semua benda kan? Dan Fikri cakap, oh tak adalah, minggu ni tak tahu lah, abang rasa macam banyak sangat kerja kat kebun tu yang nak kena settle. So abang macam tak larat sikit. So Kalsum dengan keadaan ataupun terasa dalam keadaan kecewa, so Kalsum pun masuklah tidur dan Fikri pun tidur. So again, sepanjang seminggu tu rupanya si Fikri pun dalam keadaan yang menderita. Sebab si Fikri ni tak tahu kenapa dia terasa macam pada waktu yang sama dia nak bersama dengan isterinya, and dia rasa macam benda tu macam orang kata apa, macam wow, macam tu wow kan. Tapi dia still ingat akan syarat yang telah ditetapkan oleh pakcik tua tu, yang dia tak boleh bersama dengan isterinya selama seminggu. And time tu baru 2-3 hari macam tu tau. Dan Fikri fikir, aduh lama lagi aku nak tunggu kan. And isterinya pula, and every night, dan tiap-tiap malam cuba manja-manja dengan suaminya, tapi asyik kena reject. So isteri tu makin hari makin rasa macam, suami aku ni apa halan, ada orang lain ke kat luar kan? Tak, tu lah fikir isteri ni. Yelah, isteri nak berbanja dengan suami pula tak nak. Boleh kan? So obviously isteri ni start lah fikir macam-macam. So sampailah satu tahap di mana isterinya again meluahkan rasa tak puas hati kepada si Fikri. Cakaplah kok Fikri ada perempuan lain ke apa dekat luar sana. Dan Fikri bagi tahulah ataupun mengesyorkan yang tiada perempuan lain dekat luar sana. It's just that Fikri berasa penat dan banyak sangat kerja-kerja dekat kebun tu. Nanti lepas dah selesai semua benda tu, nanti si Fikri layanlah isterinya. Itulah kata si Fikri. So macam aku cakap tadi, sepanjang seminggu tu ibarat si Fikri dan juga isterinya menderita sebab tak dapat nak bersama. So yes, selepas tamatnya tempoh seminggu tu, si Fikri ni pun finally baby, fikir si Fikri kan, akhirnya dia dapat bersama dengan isterinya. Tapi sayangnya rupanya isteri dia pula tak dapat nak bersama dengan suaminya sebab datang bulan. So Fikri macam, alamak, kena tunggu lagi lah cerita dia kan. So lagi menderita lah si Fikri ni kan, sebab yelah dia punya nafsu dah membuat-buat macam tu kan, nafsu mat kan. So dia terpaksa lah nak buat macam mana kan, terpaksa tahan lah kan, tak boleh nak buat apa. So selepas dah semua tu dah selesai semua benda tu kan, and tibalah hari di mana akhirnya Fikri dan juga Kalsum boleh bersama dan macam biasa. Dan mereka pada malam tu pun ialah melakukan aktiviti suami isteri. Tapi apa yang Fikri tak sedar is that
Yes, dia dah follow pantang dia yang pertama, dan lepas tu diikuti pula dengan isteri yang datang bulan. Dia tak boleh nak bersama dengan isterinya, and pada hari dia bersama dengan isterinya, dia telah melanggar syarat ataupun pantang yang kedua, iaitu dia tak boleh bersama dengan isterinya ketika bulan purnama. And pada malam tu bulan tengah purnama. Tapi pada waktu itu si Fikri ni tak tahu pun dan malam bulan purnama, sebab ada awan semua benda tu kan, takkan dia nak guna teropong kan. So Fikri tak terfikir ataupun dia terlupa dengan syarat yang kedua tu. So pada keesokan harinya, isteri dia pun meluahkan rasa, tak tahu nak meluahkan rasa apa, tapi rasa yang macam dia pelik dan juga rasa kagum dengan suaminya. Yalah, dia kata, tak sangka abang dahsyat semalam kan. Macam tu lagi. So si Fikri ni rasa macam yes, benda tu jadi, benda tu on, dah memberi tenaga yang lain macam kepada si Fikri ni. So Fikri ni pun rasa macam syok lah kan. So selepas dah selesai breakfast bersama isteri ni semua, so Fikri pun naik motor dia dan pergi kebun untuk melakukan tugas seharian dia lah. So again, lepas dah selesai semua benda tu, dia pun pulang ke rumah, and then lepas tu ialah makan malam bersama dengan isterinya semua benda tu. And again, ialah orang kata bila pasangan suami isteri yang muda-muda ni semua yang baru kahwin ni kan, of course excitement tu ada lagi kan. So again, suami isteri ni bersama. And kali ni pada malam tersebut, si Fikri ni dia serentak telah melanggar 2 pantang sekaligus, dan tak tahu kenapa dia terlupa ke apa. Again, yang pasal malam purnama, bulan purnama tu. And pantang yang terakhir ialah dia tak boleh mandi sehingga keesokan harinya. Tapi selepas dia dah bersama dengan isterinya semua, dia dah lupa perjanjian ataupun syarat yang telah dia lakukan. Dia pun pergilah mandi, bersihkan diri, everything all, and masuk tidur. And bila dia bangun pada keesokan harinya, si Fikri terus terkejut lah. Sebab apa? Dia baru teringat yang dia telah terlanggar pantang larang yang telah ditetapkan oleh pakcik tua tersebut. So si Fikri ni pun dah start menggelabah lah. So Fikri disebabkan dia risau, dia terus pergi ke rumah pakcik tua tu. So bila dia sampai dekat rumah pakcik tua tu, nasib baik pakcik tua tu still ada dekat situ. So dia pergilah jumpa pakcik tua tu, bagi tahulah yang dia terlanggar syarat yang ketiga, iaitu dia dah membersihkan diri lepas dia dah bersama dengan isterinya. Dan pakcik tua tu bagi tahu si Fikri, kamu dah langgar 2 syarat sebenarnya. Dan si Fikri pelik, dah 2 syarat, bukan 1 je ke? Lalu pakcik tua tu pun bagi tahu si Fikri, rupa-rupanya dia telah bersama dengan isterinya ketika bulan purnama. And pada time tu dia bagi tahu pakcik tua tu yang dia tak sedar yang time tu adalah bulan purnama. So si Fikri ni pun bagi tahu lah pakcik tua tu macam mana dia nak selesaikan benda ni, macam mana dia nak make sure benda ni tak memudaratkan dia ataupun isterinya. So selepas tu si pakcik tua ni entah apa yang dia buat, and lepas tu pakcik tua tu cakap, okey tak apa, dia dah selesaikan benda tu, just make sure yang lepas ni jangan langgar pantang larang tu lagi. Dan again, si Fikri pun kali ni lebih berhati-hati and make sure lah bila time bulan purnama, and untuk make sure yang dia tak mandi ataupun bersihkan diri lepas bersama dengan isterinya. So seperti aku cakapkan tadi, lepas perjumpaan si Fikri bersama dengan pakcik tua tu, setiap kali dia bersama dengan isterinya, si Fikri akan pastikan yang dia tak langgar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pakcik tua tersebut. Dia siap buat kira-kira kan bila bulan purnama semua benda tu, sebab itulah benda yang paling orang kata penting yang dia kena check, sebab dia tak tahulah bulan purnama ni. Kadang kita tak tahu kan bila bulan purnama kan, especially zaman tu lagi, zaman dulu-dulu kan, nak tahu bulan purnama ke tak, kalau kena tengok luar kan sama ada bulan purnama ke tak. So si Fikri kena buat kira-kira lah, okey bila bulan purnama, everything all, and dia kena pastikan yang tiap kali dia bersama dengan isterinya, dia tak membersihkan diri ataupun tak mandi ataupun semua benda tu lah. So isterinya sentiasa tanya pada si Fikri, kan, kenapa abang ni selalu lepas dah bersama semua benda tu tak mandi, tak bersihkan diri, terus tidur. Dan si Fikri ni beritahu, oh tak ada lah, mungkin lepas semua aktiviti tu kan, rasa penat tu kan, terus terlelap tu. So isteri dia pun dah start berasa pelik. And then isteri ni pun sedar tiap-tiap macam ada certain bulan tu,
tiba-tiba suami dia macam yelah tak nak bersama dengan isterinya semua benda tu. Tapi yelah, benda macam ni isteri dia tak nak persoalkan lebih. Sebab itu dah si Fikri dah bagi tahu penjelasan, dah terangkan apa semua benda tu semua. So mereka berdua pun yelah hidup sebagai pasangan suami isteri beberapa bulan macam tu kan, dah boleh katakan bertahun-tahun lah. So si Fikri ni menjaga pantang larangnya. Tapi yelah, kau jagalah macam mana sekalipun kan, bila kau buat benda-benda yang orang kata salah di sisi agama ni kan, akan ada hari yang confirm kau akan buat slap ke. So yes, si Fikri ni lepas dah penat bekerja semua benda tu, dia pun balik and again dia bersama dengan isterinya. And pada malam tu adalah merupakan malam di mana bulan purnama. And also lepas dia dah bersama dengan isterinya, dia pergi bersihkan diri dia semua benda tu lah. And dia again dah langgar 2 syarat tu. Tapi kali ni si Fikri tak terfikir langsung tau pasal syarat yang dia telah langgar tu. Ialah lepas sekian lama macam tu kan, obviously manusia kan, manusia benda-benda macam ni kadang-kadang lama-lama kau akan lupa tau. So end up si Fikri pun tak terfikir yang dia dah terlanggar pantang larang dia. And dia macam biasalah teruskan hubungan dia bersama isterinya. And kali ni tiap kali dia bersama dengan isterinya, semua pantang larang semua dia dah langgar tau. Okey, yang langgar pasal bulan purnama, langgar lepas bersama dengan isteri dia mandi bersihkan diri semua benda tu. Sampailah satu masa di mana isterinya disahkan mengandung. So obviously si Fikri ni berasa gembira, teruja and semua benda tu lah. Alright, excited kan. Yalah, selepas sekian lama akhirnya isteri menimang cahaya mata. Fikri memang berasa gembira gila lah. Alright, siap buat kenduri semua benda tu. And si Fikri ni seolah-olah dia terlupa yang dia telah membuat perjanjian dengan pakcik tua tu tau. Dia macam, yelah macam aku cakap tadi lah, sebab dah lama sangat dia punya orang kata kehidupan dia dengan guna susuk tu, dia dah terlupa apa yang perjanjian yang dia telah lakukan. Lepas kandungan dalam lebih kurang 5 ke 6 bulan macam tu, Fikri dilanda satu berita ataupun dilanda satu momen yang agak menyedihkan buat diri dia. Sebab apa? Kandungan isterinya gugur. Alright, so time tu diorang terpaksa panggil bidan dan kita keluarkan, and merupakan boleh katakan agak menyedihkan lah buat si Fikri yang dia tak sangka yang benda tu akan berlaku. Ini seperti aku cakapkan tadi, ia merupakan satu momen yang agak menyedihkan buat si Fikri dan juga si Kalsum. Sebab apa? Diorang dah kehilangan seorang anak, and dia lagi menyedihkan apabila kandungan tersebut dalam 6 bulan macam tu tau. So kira dah membesar lah, tinggal lagi 3 bulan untuk mereka menimbang cahaya mata. Tapi yelah, benda dah terjadi kan. And time tu lah baru si Fikri ni terfikir akan syarat ataupun pantang larang yang dia dah langgar. Bila benda ni dah terjadi, barulah si Fikri ni nak teringat balik benda-benda tu. Memang dah terlambat lah. So Fikri ni terfikir lah, kod-kod disebabkan dia dah langgar pantang larang ni, sebab itulah benda ni terjadi kan. So Fikri ni dah semak dah fikir semua benda tu. Tapi pada waktu yang sama dia dah ibarat macam orang kata malah nak layan, dia hanya nak biarkan je. And dia nak jaga isteri dia, dia tak nak jumpa pakcik tua tu semua benda tau. Walaupun dia dah tahu yang dia dah buat sesuatu yang melanggar janji semua benda tu, tapi dia still ibarat macam lantak benda ni semua tak ada apa-apa lah. Selama berapa bulan, berapa tahun aku buat benda tu, tak ada apa-apa impact pun kan, sama elok je kan. Mungkin ni lah benda yang paling teruk yang telah berlaku pada si Fikri ni. So selepas dalam sebulan lebih macam tu, time tu keadaan Fikri dan Kalsum kira bertambah baik lah, sebab diorang dah terima dengan apa yang telah berlaku. So again diorang cubalah bermesra-mesra bersama-sama and everything all. So walaupun mereka dah terima dengan apa yang telah berlaku, namun kesedihan itu masih lagi ada tau. Sampailah pada satu malam ni di mana Fikri dan Kalsum nak masuk tidur. So selalunya si Kalsum ni akan masuk tidur and Fikri ni akan buatlah sesuatu kan, buatlah apa benda, kemah rumah ke apa kan, just kemas sikit-sikit macam tu kan. And apabila si Fikri ni nak masuk tidur kan, dia pun baring lah kejap. So obviously kau tak terus masuk tidur tau. And tertiba pada malam tersebut, tak tahu kenapa si Fikri ni terdengar seperti ada bayi yang sedang menangis tau. Rumah si Fikri ni tak ada jiran di sekelilingnya tau. Okay, dia satu rumah yang memang satu lot tu je lah. And kalau jiran dia boleh dikatakan beberapa jauh jugalah di antara rumah si Fikri dengan
rumah yang seterusnya. Rumah seterusnya. So memang jauh lah. So Fikri sentiasa terdengar seperti ada bunyi bayi yang menangis tau. Pada awalnya si Fikri ni bagi tahu si Kalsum, Kalsum, kamu ada dengar ke bunyi bayi menangis everything all? Kalsum pun bagi tahu benda ni sebenarnya dah lama berlaku, tapi Kalsum fikir kokok mainan minda ke ataupun disebabkan atas apa yang telah berlaku. So Kalsum fikir itu mungkin hanyalah mainan syaitan kan, sebab cuba nak permainkan fikiran si Kalsum ni. Dan si Fikri pun pelik, selama ni memang dah ada dan memang dah dengar ke? Sebab apa time tu Fikri baru je dengar bunyi bayi menangis pun benda tu. Bila insiden ni berlaku tiap-tiap malam, so si Kalsum dan juga si Fikri ni cubalah cari bukan nak kata nak cari penyelesaian, nak cari punca mana datang bayi ni. So nak kata fikirlah kokok mungkin boleh dengar dari jauh ke apa kan. Pergilah cek rumah-rumah jiran semua, tapi kebanyakan jiran yang ada dekat kawasan situ tak ada seorang pun yang baru menimang cahaya mata. So bagi si Fikri dan Kalsum ni adalah satu perkara yang pelik. Tapi itu hanyalah insiden yang pertama ataupun insiden yang orang kata minimum yang berlaku kepada si Fikri dan juga si Kalsum. Sebab apa? Mereka akan mengalami banyak lagi pengalaman yang menyeramkan selepas insiden tersebut. So seperti yang aku kisahkan tadi, tiap-tiap malam si Kalsum dan juga si Fikri ni akan mengalami satu gangguan di mana mereka sentiasa terdengar seperti ada bayi yang sedang menangis. Sampailah satu momen ni, satu hari ni di mana tak kedengaran bayi tersebut menangis. So si Fikri dan si Kalsum pun fikir akhirnya tak dengar lah bunyi apa-apa. So diorang fikir macam benda tu dah berlalu, tapi benda tu tak berlalu sebegitu sahaja. Sebab apa? Akan ada satu insiden di mana pada satu malam ni ketika si Kalsum nak masuk tidur, time tu si Fikri ni dah masuk bilik lah, dan si Kalsum ni dari dapur nak pergi ke dalam bilik. And pada ketika itu si Kalsum ni terdengar seperti ada tapak kecil yang sedang berlari di dalam rumah tau. And pada ketika itu si Kalsum ni pun mencari-carilah apa benda tu, kot ada binatang yang masuk ke kucing ke apa kan. Tapi si Kalsum cari satu rumah tak jumpa apa-apa tau. So Kalsum ni masuklah ke dalam bilik and bagi tahu si Fikri yang dia terdengar seperti ada bunyi budak kecil yang berlari dalam rumah. Dan si Fikri berasa pelik sebab dia tak dengar apa-apa pun. So si Fikri ni pun keluar daripada bilik and cubalah mencari kot ada macam cakap tadi, ada binatang terlepas dalam rumah ke apa benda semua tu. So si Fikri ni duk cari-cari sampailah dia pergi ke dapur, di mana time tu lampu dapur tak buka lagi. So dia pergi ke dapur and apabila dia sampai ke bahagian dapur tu, dia nampak seperti ada bayangan ataupun satu bentuk macam budak yang masih kecil lagi, dalam kira tinggi, tak ada tinggi mana kan, sedang berdiri di penjuru dapur tersebut tau. So time tu Fikri terpandang sekali imbas macam tu, and apabila Fikri buka lampu, tak nampak apa-apa kelibat di dalam dapur tu. And si Fikri dah rasa gerun lah. Sebab apa? Dia memang nampak dengan jelas satu bentuk yang berada di penjuru dalam bahagian dapur tu. And kalau nak dikatakan kot mop ke ataupun tong sampah ke apa benda sekalipun, tak mungkin. Sebab yelah, kau boleh tahu bentuk badan seorang manusia ataupun seorang budak tu. So si Fikri ni memang tahu yang dia nampak macam ada kelipat budak dalam rumah tu. And si Fikri cepat-cepat tutup lampu and pergi menghala ke biliknya. And Fikri bagi tahulah jujur dengan isterinya, cakap yang dia ternampak sesuatu dekat dapur. And si Kalsum dah start risau. Sebab apa? Mula-mula dah ada kejadian bayi menangis, dan tiba-tiba sekarang pula ada kelihatan kelibat budak dalam rumah. Kedengaran tapak kaki budak berlari semua dalam rumah tu. Dan Kalsum ni tanya apa sebenarnya dah berlaku, kenapa benda ni tiba-tiba jadi macam ni kan. So Fikri pun cakap ini semua mungkin mainan minda kita kot. Okey, mungkin kita dah terlalu sedih dengan apa yang telah berlaku, sebab itulah benda-benda macam ni terjadi kan. So Kalsum pun hanya mengiyakan apa yang telah diberitahu oleh suaminya. And Kalsum dan juga si Fikri ni pun masuk tidur. Pada malam tu sedang mereka berdua lena dibuai mimpi. Banyak kali dalam kisah-kisah aku bila buat tidur ni, lena dibuai mimpi aku gunakan. Right? So diorang tengah sedap tidur, tiba-tiba si Kalsum dan si Fikri terasa seperti ada orang yang tepuk kaki diorang tau.
And si Kalsom dan juga si Fikri ni pun terbangun and tengoklah sekeliling. And si Fikri ni tanya Kalsom, awak rasa tak apa yang saya rasa? Dan si Kalsom pun bagi tahu lah si Fikri terasa seperti ada orang tepuk kaki dia. Dan Fikri pun cakap, sama lah, saya pun rasa benda yang sama juga. So diorang pun rasa benda yang serupa, ada sesuatu yang tepuk kaki mereka. And time tu lah si Kalsom dan juga si Fikri ni ternampak ada satu kelibat yang sedang berdiri dekat penjuru bilik tu, sedang memerhatikan diorang tau. And time tu Kalsom terus mendekati si suami dia, sebab si Kalsom ni dah rasa takut dah, tak tahu apa benda yang sedang mereka lihat. And si Fikri ni pun pandang kelibat tu and terus jerit lah, kamu nak apa? Kau nak apa dengan kita orang? Kenapa kau kacau kita orang? Lalu tanpa si Fikri, bukan nak kata tanpa dia sedar lah, tanpa disangkakan oleh si Fikri, makhluk tersebut ataupun kelibat tersebut membalas sahutan ataupun membalas persoalan yang ditujukan oleh si Fikri ni dengan berkata, mak, ayah tak rindu pada kita ke? No, seram. Dia menjawab doh. So Fikri time tu terus bangun daripada katil, beranikan diri and terus pergi ke arah penjuru dalam bilik tu. And apabila dia mendekati, dia tak nampak apa-apa dekat situ. And terus si Fikri buka lampu and start cari dalam bilik, bawah katil, dalam tandas, semua tempat lah dia cari. And still tak kelihatan budak yang diorang nampak. And si Kalsom tadi tu dah menangis ketakutan tau. Menangis lebih kurang Sebab apa? Si Kalsom ni dah rasa terlalu takut dengan apa yang telah berlaku. Dan pada ketika itulah baru si Fikri teringat akan pakcik tua yang dia pernah jumpa. And time tu lah baru dia fikir, ini berkemungkinan besar pantang larang yang dia telah langgar dulu kini menghantui si Fikri. And Fikri time tu tanpa membuang masa terus ambil helmet dia and naik motor and nak keluar rumah lah. And time tu si Kalsom ni cakap, bang, takkan abang nak tinggalkan saya dalam rumah ni seorang-seorang? Nanti takut apa-apa berlaku nanti. Dan si Fikri cakap, awak tunggu kat rumah ni dulu, buka semua lampu and tunggu saya balik. So si Kalsom ni cakap, boleh tak kalau saya ikut awak sekali ni? Apa sebenarnya yang berlaku? Awak nak pergi mana? Dan Fikri berkata, awak tunggu je kat rumah tu, kejap lagi saya balik, sekejap je. So si Fikri pun memulakan perjalanan pergi ke rumah pakcik tua tu. And pada waktu itu dah dekat pukul 3-4 pagi macam tu tau. And apabila dia tiba dekat rumah tersebut, Fikri dah rasa lain macam. Sebab apa? Rumah tersebut berada dalam keadaan gelap and rumah tu nampak seperti terbiar macam tu tau. Sebab dah banyak lalang-lalang and also rumah tersebut nampak macam dalam keadaan yang orang tak boleh tinggal. Okay, macam nak roboh macam tu. And time tu Fikri dah rasa tak sedap hati lah. Sebab dia fikir kemungkinan besar pakcik tua tu dah tak ada dalam rumah tu. And apabila dia masuk ke dalam rumah tu, betul apa yang telah disangkakan oleh si Fikri. Sebab apa? Pakcik tua tu dah tak ada dalam rumah tu. Si Fikri ni pun dah jam dah. Dan tu dia tak tahu nak buat apa. So si Fikri ni pun pergilah ke rumah rakannya. And yelah, kejut lah si rakannya, rakan si Fikri ni. And obviously rakan si Fikri ni panas hati ya kan. Pukul 3-4 pagi kau kacau aku kan. So Fikri cakap ni hal penting yang nak check lah dengan kawan dia. Dan so si Fikri ni bagi tahu lah ada satu pakcik tua yang tinggal kat rumah sekian-sekian ni, yang dia nak pergi jumpa. Tapi rumah pakcik tua tu dah tak kelihatan ataupun dah tak ada dekat rumah tu. So kawan si Fikri ni pun fikir balik pakcik tua yang mana. And time tu si Fikri ni cubalah mengingatkan balik kawan dia. Ada satu insiden di mana mereka lepak kat kedai kopi, ada satu pakcik tua yang tegur dia pada ketika itu. So time tu lah kawan si Fikri ni baru teringat, yes, pakcik tua tu. Dan kawan si Fikri ni bagi tahu lah si Fikri, kenapa dengan pakcik tua tu? Kau cari pakcik tua tu untuk apa? So lalu si Fikri ni pun menceritakanlah segalanya kepada rakannya. And time tu rakannya pun dah jam dah. Alamak Fikri, kenapa kau pergi buat benda macam tu? Dan Fikri cakap dah terkadang terdesak, so sebab tu lah dia buat benda tu. And then barulah kawan si Fikri ni bagi tahu yang pakcik tua yang tinggal dekat rumah tu dah lama meninggal. And Fikri time tu dah jam dah. Alamak, apa aku nak buat ni?
dengan susuk yang dia ada dekat badan dia, and then sekarang dengan gangguan-gangguan yang berlaku kat rumah dia. So si Fikri dah tak tahu nak buat apa lah. So dia tanyalah rakan dia untuk tolong dia kan. So rakan dia bercakap, okay fine. Si kawan si Fikri ni pun naiklah motor bersama dengan Fikri untuk balik ke rumah si Fikri. And apabila si Fikri sampai di rumah, kelihatan isterinya di dalam keadaan pingsan di luar rumah tau. And Fikri time tu kalang kabut lah angkat isterinya masuk rumah, and dipanggil lah apa orang kata macam bidan bukan bidan lah, orang-orang yang melakukan tradisional perubatan tradisional ni datang ke rumah untuk periksakan isterinya. So boleh dikatakan tiba-tiba pagi tu kecoh lah rumah tu kan. Adalah orang-orang masjid, ustaz semua ada kat rumah tu kan, cuba nak orang kata kejutkan isterinya. So selepas beberapa ketika macam tu, isterinya pun bangun. So apabila isterinya bangun, isteri si Fikri ni berada dalam keadaan histeria tau, start menjerit-jerit lah apa benda semua tu. Lalu salah seorang daripada ustaz tu cuba menenangkan si Kalsom ni kan. So lepas beberapa ketika macam tu, barulah si Kalsom ni bertenang and menceritakan sepanjang si Fikri ni keluar daripada rumah, bermacam-macam insiden yang telah berlaku. So ketika si Kalsom sedang tunggu suami dia dekat rumah tu, boleh dikatakan time tu lah si Kalsom terlihat ataupun nampak kelibat budak kecil yang berlari-lari di dalam rumah. Dia nampak sekali imbas bayangan-bayangan macam tu tau. And tiba-tiba setiap bilik-bilik yang ada dalam rumah tu start bergegar tau. And apa yang membuat si Kalsom ni pingsan adalah apabila dia cuba keluar daripada rumah tu. So rumah kampung biasalah dia ada tangga untuk turun ke bawah kan. Apabila dia keluar daripada rumah tu, elok dia nak turun daripada rumah tersebut, si Kalsom rasa seolah-olah dia telah ditolak oleh sesuatu, and Kalsom terus jatuh dekat atas bawah, dekat lantai ataupun dekat tanah lah, and terus pingsan pada ketika itu. And then ustaz tu pun dah tahulah ini adalah satu benda yang serius and ada gangguan yang sedang berlaku dalam rumah tu. So bermacam-macam soalan lah si ustaz ni tanya dekat isterinya. So isterinya tak tahu nak jawab apa, sebab dah tak tahu apa sebenarnya yang tengah berlaku dalam rumah tu. Akhirnya Fikri terpaksa juga buka cerita and bagi tahulah ustaz dan boleh dikatakan ramai orang dalam rumah tu apa sebenarnya yang telah berlaku. And yes, ustaz pun kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh si Fikri ni. And ramai orang kampung rupanya kenal dengan pakcik tua tu, and pakcik tua tu merupakan salah seorang bomoh yang ada dekat kawasan kampung tu yang sentiasa cuba melakukan sesuatu untuk menyesatkan orang. And si Fikri ni disebabkan situasi dia, si Fikri ni telah orang kata terperangkap ataupun telah termakan janji manis pakcik tua tersebut. Tu ustaz tu got no choice, terpaksalah berubat si Fikri dan juga si Kalsom. Namun buat si Fikri ni ia merupakan satu proses yang menyukarkan. Sebab apa? Mengikut kisah yang dikongsikan, si Fikri ni untuk dia mengeluarkan susuk yang sekarang ni terdapat di kemaluan dia, hanya pakcik tua tu yang boleh keluarkan. And untuk ustaz ataupun mana-mana perubatan tradisional lain yang nak keluarkan memang payah. Sebab apa? Tiap-tiap jarum yang dimasukkan mempunyai mantra-mantra dia yang tersendiri tau. So benda tu ibarat macam dah lock dengan si dengan si Fikri ni. So Fikri ni pun merayulah kepada ustaz tu untuk cuba cari jalan untuk keluarkan benda tu. Namun in the end memang dah tak boleh nak buat apa-apa, and Fikri terpaksa hidup dengan benda tu tau. So at last ialah isteri si Fikri ni pun kecewa dengan apa yang telah berlaku, and obviously kecewalah dengan Fikri. And sekarang dia dah dapat tahulah rupanya si Fikri punya pasal lah, ataupun tindakan si Fikri ni untuk make sure yang dia jaga hati isteri dia. End up dia telah orang kata merobohkan hubungan yang dia ada bersama dengan isterinya. Sebab selepas insiden tu, isteri dia macam dah tak boleh pandang kat suami dia tau. Tiap kali dia pandang kat suami dia, si Kalsom ni akan berasa marah, setak puas hati, sampailah satu tahap dia minta si Fikri ni untuk ceraikan dia tau. And end up si Fikri sebab dah selalu asyik kena pressure dengan si Kalsom ni, akhirnya si Fikri pun ceraikan si Kalsom.
And selepas insiden tersebut, si Fikri ni bila dikatakan telah membawa diri, tak tahu pergi mana. Orang-orang kampung dah tak nampak ataupun tak jumpa si Fikri ni tau. Selepas insiden tu, lepas si Fikri dah ceraikan si Kalsum, Fikri pun telah keluar daripada kampung tersebut. And rumah si Fikri ni pun telah dibiarkan ataupun telah diabaikan lah, right? And sampai ke hari ni tak ada siapa pun tahu ke mana hilangnya si Fikri ni. So yes, itulah pengalaman yang dialami oleh si Fikri bersama si Kalsum ni. So walaupun niat si Fikri ni baik, okay, memang dia orang kata nak menjaga hati isteri dia, okay, nak make sure yang isteri dia puas hati bersama dengan si Fikri, right? Sebab yelah si Fikri ni takut lah, sebab takut isterinya tinggalkan dia semua benda tu. So end up, walaupun si Fikri ni cubalah jaga orang kata rumah tangga dia, tapi si Fikri telah buat sesuatu yang orang kata yelah usaha dia yang sepanjang masa elok kan, cara dia jaga isteri dia elok. Tapi bila dia dah terjebak dengan benda yang berkaitan dengan susu ni, obviously bila kau libatkan diri dengan benda-benda yang berkaitan dengan syaitan semua benda ni, so semestinya bila kau dah terlibatkan diri kau dengan benda-benda yang berkaitan dengan sihir, susuk semua benda ni kan, akan ada benda yang tak manis akan berlaku. So itulah apa yang telah berlaku kepada si Fikri, and kepada korang semua yang sedang mendengar ataupun yang sedang menonton Shadows Channel, aku harap korang boleh dapat pengajaran yang besar dalam kisah pada hari ini. Tak kisahlah si isteri ke si suami ke, kalau nak menjaga perasaan ataupun hubungan rumah tangga tu, janganlah sampai melibatkan diri dengan penggunaan sihir ke ataupun apa-apa sekalipun lah untuk menjaga keluarga tersebut tau, ataupun keluarga sendiri ataupun masjid yang dibina. Sentiasalah minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga segala hubungan yang terjalin sesama suami isteri ni dijaga dalam keadaan yang elok, okey, tak terlibat dengan benda-benda yang berkaitan dengan sihir. Alright guys, so sampai sini sahajalah kisah kita pada hari ini. Aku harap korang semua terhibur dengan kisah sihir yang aku kongsikan dengan korang. And sekiranya sepanjang penceritaan aku ada tergagap ke ataupun ada kekurangan ke apa, aku memohon maaf dari pihak Shadows Channel atas kekurangan yang telah berlaku lah. Okay, aku minta maaf atas segala kekurangan dari segi penyampaian cerita aku pada hari ini. Alright guys, so seperti biasa, kalau korang suka dengan kisah yang aku kongsikan pada malam ini, korang boleh tekan butang like yang ada di bawah. And kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe, diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. Alright guys, so sampai sini sajalah kisah kita pada hari ini. Seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy. Selamat Hari Raya guys, and sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Take care guys.